Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pagi ini 9 Februari 2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir Suratus Sad. Surah Sad, surah yang ke-38, juzuk yang ke-23. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 71. 71 cerita tentang Adam, malaikat dan penentang keras, nama dia Iblis. Pembangkang dia panggil itu. Nama dia Iblis yang sombong. Jadi ayat kita, kisah kita ni berakhir ayat 85, insya-Allah. Jadi anak akan baca 2-3 ayat dulu, kemudian kita sambung ke perbincangan. Ayat dia pendek ya, dia cerita ya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. Kita ambil setakat itu dulu. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Ingatkanlah peristiwa ayat 71 ni. Ingatkanlah peristiwa tatkala Tuhanmu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikat. Malaikat dah wujud, malaikat ada dah. Inni khaliqum bashara. Sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia. Siapa dia manusia itu? Datuk kita Adam, min tin, dari tanah. Baik, kita undur sekejap kepada munasabatul ayah. Tatkala Quraisy menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan puncanya kenapa? Hasad. Hasad dan kibir, takabur. Apa Muhammad anak pengembala kambing ni jadi dia nak orang besar-besar dia. Dan selepas daripada itu Nabi ke Madinah, ataupun sebelum Madinah lagi, puak-puak ahlul kitab yang dulunya datang konon-kononnya mari nak tunggu Nabi akhir zaman lahir. Tengok-tengok Nabi akhir zaman bukan orang dia, orang Quraisy, mereka juga hasad, tolak. Mana penolakan dakwah Nabi berdasarkan dua perkara, hasad dan takabur. Hasad dan takabur. Maka sesuailah ayat ini Allah Ta'ala cerita tentang keadaan Iblis yang menyalahi perintah Allah Azza wa Jalla bisababil hasadi wal kibri,
Iblis juga dengan hasad dan sombong, takabur, ia menyebabkan dia dilaknat dan dihalau keluar daripada rahmat dari syurga dan daripada rahmat Allah Azza wa Jalla, supaya manusia lain ambil pengajaran dan iktibar. Siapa sombong, siapa hasad, mereka jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik, dalam ayat 69 Allah Ta'ala sebut tentang soal jawab malaikat apabila Allah kemukakan nak ciptakan makhluk. Malaikat bertanya jawab secara umumnya. Maka ayat yang kita akan baca ini 71 ke bawah ini adalah tafsili, pendetailan kepada soal jawab malaikat itu. Jelaslah kepada kita. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Allah ketika Allah SWT berfirman kepada malaikat. Ai ma kana li, Nabi SAW beritahu, aku tak ada ilmu. Bila berlaku, berapa tahun dulu, berapa ribu tahun dulu, waktu Allah nak ciptakan Adam, mana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi tahu kepada malaikat. Malaikat ada dah. Malaikat dia ada dulu. Aku nak ciptakan manusia Adam min tin, dari tanah. Maknanya kita ni spesies kitanya daripada asal kita dari tanah. Asal kita dari mana? Dari tanah. Ringkaslah situ. Dalam ayat lain panjang lagi. Maka Allah kata, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, selesai dah dicipta Adam dari tanah, yang pelbagai-bagai jenis tanah tu, serta aku tiupkan padanya ruh dari ciptaanku. Allah bagi ruh, dengan ada ruh, nyawa, Adam hidup. Faqa'u lahu sajidin. Allah perintah malaikat, selesai kejadian Adam, Adam sudah ada roh, hendaklah kamu semua sujud menghormati Adam. Allah perintah. Allah perintah sujud dia. Fakhirru 'alal ardi sajidina li Adam, hendaklah kamu sujud sungguh kepada Adam, tahiyatan lahu, sebagai mengucap selamat datang Adam ke alam nyata ini, dan memuliakan serta membesarkan Adam dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Akan timbul nanti soalan, macam mana pula kan tak boleh sujud pada makhluk? Kita akan tengok nanti dalam fawaid. Kita tak boleh sujud pada makhluk, tapi kenapa Allah suruh malaikat sujud pada Adam? Dan juga iblis yang sombong itu. Nanti kita bahas tajuk ini di akhir. Yang ni kita nak cerita tentang ayat dulu. Bila selesai kejadian, malaikat yang taat setia, alhamdulillah, malam tadi para jemaah boleh tengok dalam rakaman kita tajuk yang menarik yang saya sampaikan. Tajuk dia 12 golongan yang mendapat doa selawat daripada malaikat. Tengok rakaman kita. 12 golongan yang mendapat doa ataupun selawat daripada malaikat. Comel. Mudah-mudahan kita termasuk dalam 12. 12 per 12. Kalau tidak pun 10 per 12, jangan kurang. Malaikat taat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Setelah selesai kejadian Adam, maka sujudlah sekalian malaikat. Ajma'un, kulluhum ajma'un. Tengok ayat 2 kali Allah. Kalau Tuhan kata kulluhum, semua mereka, cukup dah. Ditambah dengan ajma'un, semua sekali. Tak ada kecuali. Malaikat semuanya sujud menghormati Adam, taat kepada perintah Allah. Yang pentingnya taat tu.
Taat pada perintah Allah tu yang besar. Bukan sujud saja, taat. Siapa yang tak mahu taat, tengok ayat 74. Illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Melainkan iblis. Oh, sombong tu ayah ni. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Istakbara, ia berlaku sombong, takabur, mengingkarinya, wa kana minal kafirin, serta menjadi ia dari golongan yang kafir. Kafir lah dia. Habis. Asalnya duduk molek-molek. Bila derhaka kepada Allah, habis lah. Tak berguna lagi makhluk ni kalau derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada guna. Aba wastakbara. Dalam ayat lain katakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Iz qalal malaikatu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Samalah juga. Aba sombong, aba enggan, tak mau sujud, wastakbara sombong. Kafir lah dia. Jangan duk kata iblis tak kafir lagi. Sudah kafir jelas. Allah Taala sudah jatuh hukum. Bila dia sombong, Allah tanya. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Allah berfirman, "Hei iblis." Iblis ni bukan dari malaikat, dia dari jin. Kana minal jin. Jelas dalam Quran kata. Kalau ada lagi riwayat kata iblis daripada malaikat, kita kata itu cerita tak betul. Jin. Allah tanya, "Hei iblis, apa yang halangmu daripada turut sujud kepada makhluk Adam yang aku telah ciptakannya dengan kekuasaanku?" Khalaqtu biyadai, aku cipta sendiri. Mu tak mau sujud? Allahu Akbar. Astakbarta am kunta minal 'alin? Ada engkau berlaku sombong, takabur, ataupun engkau dari golongan yang tinggi, meninggi diri. Tertinggi itu maksudnya meninggi diri. Mu sombong apa? Kenapa sombong? Sifat kamu ke macam ni? Maknanya kena cela adalah iblis. Sifat kamu macam ni ke? Atau memang perangaimu sombong? Tak boleh terima orang baru. Dia gini ya. Masa tu yang adanya malaikat dengan iblis. Dah ada. Bila mari makhluk lain yang baru, lebih dimuliakan, timbullah hasad. Ini punca hasad dia bila mari orang baru. Ini yang kita kena belajar sekarang. Ilmu tadabbur kitanya. Kita contohnya kita duk kawasan kita ni kawasan orang hormat kita. Kita tok guru sini, kau ustaz sini tak. Tiba-tiba datang orang baru, penceramah baru, lebih menarik daripada kita. Dia punya olahan dia, kepetahan dia, fasih bercakap. Dia punya syarah pula orang boleh terima. Rasa tak rasa cemburu? Rasa kita hak senior, hak pendakwah lama ni, rasa tidak? Iblis setengah ahli tafsir kata punca dia tak boleh terima orang baru dalam dunia mereka. Apa mari daripada tanah tiba-tiba sombong, nak suruh aku sujud. Apa? Dia pun jawab iblis, bukan kata diam gitu je. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, dia jawab kepada Allah,
Aku lebih baik daripada dia lah. Saya baik pada dia. Saya dah lah, saya orang lama. Patut dia tu sujud aku. Pula. Engkau wahai Tuhanku, jangan kata iblis tak kenal Tuhan. Jangan kata iblis ni jahil tukir, tak tahu apa. Dia tahu. Dia kata apa? Wahai Tuhanku, khalaqtani min nar. Ciptakan aku dari api. Engkau ciptakan aku ni dari api. Sedang dia dari tanah. Bagi dianya api lebih mulia dari tanah. Sebab tanah duduk bawah, api menjulang naik tinggi. Api boleh bakar tanah. Dia tak tahu. Kalau tanah banyak, tak api mati, padam api. Sombong kau iblis. Sama dalam ayat lain, untuk pelajar yang pencatat, tulis Suratul A'raf ayat 12. Sama juga. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Cerita sama. Bila dia jawab, Allah jatuh hukum selalu. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah jatuh hukum. Kalau demikian, ukhruj, keluar kamu daripadanya. Dari mana? Tengok, ada nota di bawah. Keluar kamu dari daerah langit atau dari kumpulan malaikat, asalnya dia hidup kawan sekali, ataupun dari surga. Mana ada 3 tafsir lah. Mana kalau di surga, di langit, kawan dengan malaikat, keluar dari kumpulan ni semua. Kenapa kena keluar? Fa innaka rajim, kerana sesungguhnya engkau adalah satu makhluk yang diusir, yang dihalau keluar. Marjum. Habislah, hinalah kita. Bila derhaka kepada Allah, Allah Ta'ala halau dia keluar, mana jadilah dia makhluk yang hina. Setakat tu je. Belum lagi hukuman berat lagi. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sesungguhnya engkau ditimpa laknatku terus menerus hingga ke hari kiamat. Pada itulah kita kata, bila sebut nama syaitan, kita kata laknatullahi alaih. Allah Ta'ala laknat. Tuhan kata, aku laknatmu syaitan sampai hari kiamat. Syaitan ni dia orang mengaji juga, tapi dah sesat, terpesong. Sebab tu dia tahu. Tengok dia minta apa. Syaitan minta apa? Ayat 79. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Iblis berkata, wahai Tuhanku. Dia panggil Tuhanku lagi sebab dia kenal, dia tahu Tuhan. Jika demikian, berilah tempoh kepadaku hingga ke hari mereka dibangkitkan. Mana dia tak mau mati. Teruslah aku hidup lagu ni sampai hari kiamat, masuklah neraka. Iblis tahu mati itu sakit. Dia tak mau mati. Dia minta. Sebab tu kita kata dia ada ilmu. Kalau tiada ilmu, dia tak minta benda yang pelik macam ni. Minta apa benda yang iblis dia berdoa minta, Allah perkenankan. Ada kalanya orang-orang yang jahat ni kalau dia berdoa ada juga waktu mustajab. Tengok. Doa iblis diperkenankan. Qala fa innaka minal munzarin. Allah berfirman, iblis, dengan permohonanmu itu maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh. Sampai bila? Sampai bila tempoh? Ila yaumil waqtil ma'lum. Hingga ke hari masa yang termaklum. Bila? Waktu berlakunya tiupan sangkakala yang pertama. Bila Israfil tiup, iblis mati juga dah, habis dah. Setakat tu je orang boleh. Dia cuba minta, nak orang kata nak terak dah. Nak terak ni maknanya minta tak mati terus sampai kiamat.
Tuhan kata lah, ila yaumil waqtil ma'lum, pada hari mati semua makhluk, mu mati juga. Tak boleh tak mati. Biar dia rasa juga kematian. La ilaha illallah. Baik, permohonan yang pertama diluluskan. Panjang umur, tidak mati, sampai bila? Sampai ke kiamat. Adakah iblis berdiam begitu saja? Tidak. Dia masih lagi buat perancangan yang rapi. Takkanlah aku seorang yang masuk neraka sunyi sepi lah aku macam ni. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada godaan syaitan. Iblis pun minta. Tengok ayat 82. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Bijak iblis. Bijak ke tidak? Tengok dia bersumpah. Iblis berkata, fa bi'izzatika, demi kuat kuasamu wahai Tuhanku, demi kuasamu, dengan kemuliaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis kata, demi kuasamu ya Rabbi, aku nak sesatkan semua anak Adam yang dia boleh sesat. Sudahlah kita. Iblis dah bersumpah ni. Sumpah iblis bukan sumpah biasa-biasa. Sumpah buat kita boleh bayar dengan pisang je. Iblis ni sumpah. Orang panggil sumpah mati. Demi kemuliaanmu, aku akan sesatkan mereka ajma'in, semua sekali yang aku mampu. Sudahlah. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf, tengok suratul A'raf ayat 16, 17. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Dengan sebab aku ni sudah jadi macam ni, kan, aku akan sekat mereka daripada jalan yang benar. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan pergi dari semua sudut, depan, belakang, atas, bawah. Aku nak, maknanya iblis nak attack kita dari semua sudut. Wala tajidu aktsarhum syakirin. Kamu akan dapati tak ramai dah orang akan yang kekal dengan iman. Na'udzubillah min taswis iblis wa junudih. Kita minta berlindung Allah Ta'ala. Tengok, aku nak pergi semua, depan, belakang, kanan, kiri, aku masuk. Sebab itulah timbulnya kata-kata, Abu Anas selalu mengeluarkan kata-kata iblis, syaitan, dia nak goda kita, dia tak masuk lorong no entry. Sebab dia akan masuk lorong yang benar. Kita orang baik-baik, dia tak mari ajak pergi buat maksiat. Tak, mari kita pergi lah. Orang baik-baik, orang soleh-soleh, dia mari selo-selo, tak, tengok kat kiri kanan tu ada orang lain? Tak ada. Awak seorang yang ada atas masjid ni. Mu seorang je orang yang warak. Mari awal masjid, balik akhir orang lain. Orang lain duduk kedai kopi, kita duduk zikir. Nak, mari perasaan dalam hati kita takabur, riak, dia masuk kat tu. Hak ahli maksiat, ahli mungkar tu tak payah mikir hak ni, dia pakai pak bui maksiat juga. Orang panggil rebah situ ya. Cerdik syaitan. Tapi dia mengaku kalah. Orang panggil, orang kata mengaku kalah petai lagi. Mana mengaku kalah awal? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu di antara zuriat itu yang dibersihkan dari sebarang kederhakaan dan penyelewengan. Hambamu yang ikhlas, yang engkau jaga, aku mengaku kalah. Jadi ulama tafsir kata di sini ada dua bacaan. Qiraatul mukhlasin dengan lam bagi hatam. Mukhlasin isim maf'ul min akhlasa, maknanya Allah Ta'ala telah sucikan hati mereka, bersihkan mereka. Orang ni aku tak mampu nak kacau. Mana Allah Ta'ala pilih orang ni jadi orang baik. Itu tak, dia tak dengar. Syaitan mengaku awal kalah. Aku kalah dengan orang ni. Bacaan yang kedua mukhli dengan baris bawah lam. Mukhlisin ismu fa'il min akhlasa, bermakna kecuali hamba-hambamu yang mereka itu ikhlas.
mereka jaga tauhid, daripada syirik, daripada riak, daripada takabur, orang ni aku tak mampu. Jadi sama ada orang yang Allah jaga awal-awal lagi, peribadi dia baik, ataupun kita berusaha menjadi orang yang baik, dua-duanya insya-Allah syaitan mengaku kalah. Mari kita jadi orang yang mukhlasin ataupun orang mukhlisin, kan? Orang yang baik-baik, maka mereka tak akan dapat masuk. Aku tak mampu nak ganggu mereka, nak goda mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahli, dalam suratul Nahli ayat 99, ayat 100, kama qala tabaraka innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tak mampu nak menguasai orang yang beriman dan bertawakal pada Allah. Tak boleh. Innama sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Jadi mereka boleh menguasai orang yang akur, tunduk kepada arahan syaitan ataupun puak kafir. Insya-Allah dengan jaminan Allah Ta'ala ini kita selamat daripada godaan syaitan dengan ilmu yang kita belajar ini, insya-Allah. Baik, ayat 484. Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Allah berfirman, maka akulah Tuhan yang sebenar, hak, dan hanya perkara yang benar aku firmankan. Tak ada firman Allah Ta'ala tu main-main, tidak ada. Mana ada Allah Ta'ala cakap orang panggil main-main, tidak ada. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ada hikmah, ada peraturan, ada cara dia sendiri. Bahasa zaman Covid ni ada SOP sendiri yang kita kena patuh. Jangan main. Allah Ta'ala yang benar, dia berkata benar, semua arahnya benar. Maka siapa yang langgar, itulah orang yang tak betul. Orang yang tak betul. Dalam surah As-Sajdah ayat 13 yang kita duk baca pagi Jumaat. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Jadi kalau aku nak, aku boleh bagi petunjuk semua manusia. Tapi sudah tetap haqqal qawlu minni. Sudah tetap ketetapan Allah Ta'ala buat, aku akan penuhkan neraka Jahannam dari kalangan manusia dengan jin dan manusia. Allah, na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami daripada neraka, jangan termasuk kami dari kumpulan yang nak dipenuhkan neraka itu. Baiklah, Tuhan kata apa? Akhir ayat, la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Iblis, demi sesungguhnya aku akan penuhi neraka Jahannam dengan jenismu, spesiesmu lah, daripada syaitannya, daripada geng-geng yang neraka ni, dan orang-orang yang menurutmu di antara zuriat Adam yang neraka, semuanya boleh join sekali. Habislah kita para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Isra ayat 63, qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa'an mawfura. Pergi, siapa ikutmu bawa sekali. Jadi kalau tuan-tuan tak mau pergi ke neraka, jangan kita ikut syaitan. Jangan ikut syaitan. Kalau ikut dia kan ada, Tuhan kata pergi sekali dengan dia. Tak payah cakap banyak lagi tadi. Nak pergi sekali dengan syaitan, pergilah kita. Baik. Alhamdulillah, kita sudah jelaskan kepada kita bahawa 3 makhluk yang ada. Malaikat daripada cahaya, nur. Iblis daripada jin, kana minal jin, bukan daripada malaikat. Kalau ada orang yang kata malaikat, tak betul lah tu. Allah yang sebut kana minal jin, daripada jin. Baik. Kita manusia daripada tanah. Apa jenis tanah? Tengok kejap lagi. Kita berpindah kepada al-fawaid, faedah ayat yang kita boleh kutip. InsyaAllah 5 faedah. Yang pertama,
tuan-tuan dan puan-puan, balik semula kepada ayat kita ni. Wa iz qala rabbuka lil malaikati, sampai ke aba wastakbara wa kana minal kafirin tu. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Tanda ayat gitu cukuplah. Kita nak ambil. Maksud daripada Allah sebut kisah ini, tambihu Bani Adam. Allah nak memperingatkan Bani Adam, kita ni manusia ni, anak Adam, nak ingat apa? Tentang mulianya datuk kita Adam. Mulia datuk kita. Allah kata, Tuhan kata apa? Khalaqtu biyadai. Aku buat dia. Dan menyatakan permusuhan yang berterusan daripada iblis dan tentera-tentera dia, hasil daripada hasad dan sombong. Jadi kita, anak cucu Adam, jangan ambil perangai ini. Perangai hasad, perangai sombong, jangan ada. Kalau ada, maka kita mengulangi balik apa yang dilakukan oleh Quraisy terhadap Nabi SAW. Al-Kufar, sama ada kafir Quraisy ataupun Ahlul Kitab yang menolak Nabi, puncanya bisababil hasadi wal kibri, puncanya kerana hasad, kerana takabur. Jadi kita ni kalau ada punca ni, out kata orang. Keluarlah kita daripada landasan yang benar. Hari ni kita tengok macam-macam orang duk buat. Buat perhimpunan akbar, buat mari cerita pelik-pelik pula dah. Nabi mari di masjid dia, yaqazah. Tahu makna yaqazah? Yaqazah tu mari hidup-hidup gini. Ni apa cerita Nabi mari hidup ni? Tanya dia balik, masa tu Madinah kosong lah kubur Nabi tu, waktu mari rumah awak ni. Berani. Sebab apa dia berani? Sebab penguasa senyap. Mari. Jangan jadi ikut syaitan. Syaitan dia tak mau ikut. Kita orang beriman, kita ikut Nabi SAW. Nabi ke kanan ke kiri, itulah jalan kita. Kan? Jangan duduk main. Nak buat analogi biar jelas. Jangan mengelirukan. Ni kerja-kerja syaitan. Kerja dia tashwish, nak mengelirukan orang. Kerja syaitan nama dia lagu tu. Maka dalam ayat ini sudah jadi satu sebati dengan hidup iblis. Apa dia? Derhaka kepada Allah Ta'ala, kerana dia sombong dan takabur. Apa punca dia? Tadi saya dah sebut. Puncanya kerana ada makhluk baru yang dimuliakan. Orang baru dimuliakan, maka orang lama mula rasa lain macam. Macam kita juga kadang-kadang tak, dalam persatuan ke, dalam kumpulan ke, kita lama dah duk pegang AJK, duk pegang gotu-gotu, tiba-tiba mari orang muda lebih baik, lebih berkaliber, berwibawa. Ada orang yang alhamdulillah boleh terima dengan baik, tawaduk. Tapi ada orang sombong, aku makan garam dulu. Dia main makan garam dulu. Rupa-rupanya syaitan iblis ni ada juga isu makan garam dulu ni. Apalah Adam, dia baru mari, aku kena hormat dengan dia. Lain macam dia punya pemikiran. Itu lain. Jadi kita fahamlah bahawa bukan senang orang nak terima yang baru. Bila ada sifat hasad dengan takabur. Kita berpindah kepada yang kedua. Yang kedua, qala ana khairum minhu. Tengok dalam ayat 76. Aku lebih baik daripada dia lah. Daripada siapa? Daripada Adam. Sebab apa? Sebab aku dari api, dia dari tanah. Kata di para ulama, syaitan lebih menggunakan logik akal daripada menerima wahyu Allah, menerima arahan Allah. Kita ada dua. Satu dia panggil, kita terima nas, an-naqli. An-naqli itu nas daripada Quran, daripada sunnah Nabi SAW. Satu lagi akal kita. Ada kumpulan-kumpulan yang aqlaniyun, sebahagian daripada Mu'tazilah contohnya, mereka lebih kepada apa? Mereka lebih kepada akal. Dia kata kalaulah Quran itu menyalahi akal, kita kena takwil Quran, kita kena tafsir Quran. Inilah mainan kitanya. Sebab itulah timbul ayat, kalaulah nas hadis Nabi cakap ini, tapi kalau guru kita cakap macam ni, kita kena ikut guru.
Sebab apa? Itu dia panggil taqdimul aqli. Mengutamakan akal lebih daripada nas, lebih daripada naqli. Ini bahaya. Kata-kata ini bahaya. Oh, habis kalau kita ambil hadis, kita baca direct hadis, kita tak faham. Ulama yang tafsir cerita baik-baik, itu maksud lain. Tapi kalau kata Nabi ikut kiri, Tok Guru ikut kanan, saya ikut kanan, lah. Itu satu kekeliruan yang besar, yang sangat mengelirukan. Nampak macam kita analogi menghina Nabi SAW. Hati-hati kita, jangan main perangkap syaitan. Maka kata di para ulama, man qaddamal aqla ala sam'i, siapa dia mengutamakan akal, mendahulukan akal lebih daripada nas-nas yang ada yang jelas, fa innama huwa muttaba'un li khutuwatis syaitan, maka orang itu telah mengikut jejak langkah syaitan. Jadi dia ni muttabi', mengikut jejak langkah syaitan. Karena syaitan dalam isu ini telah mendahului akal daripada nas arahan Allah Azza wa Jalla, maka dia salah. Dalam semua perkara, dalam bab amaliyat, dalam bab akidah, dalam bab amali, ilmiat, maka siapa dia mengutamakan akal daripada nas, maka orang itu musyabahatu iblis dalam masalah menolak arahan Allah Azza wa Jalla, semata-mata ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Di ayat ni cukup berbahaya. Jangan main. Jangan duk bermudah-mudah kita dalam masalah ini. Baik. Maka bila orang utamakan akal, timbullah tahrif an-nusus. Ayat Quran jelas, hadis Nabi jelas, tapi tak selari dengan tafsir yang kita nak. Ditafsir, ditakwil, diputar, timbullah ilmu makrifat, ilmu macam-macam. Sebab apa? Sebab sama ada ditakwil hadis yang sahih ataupun dicipta hadis yang palsu untuk menyokong pandangan dia. Ini semua permainan iblis. Baiklah, kita pergi pula kepada faedah yang ketiga. Iblis setelah dijatuhkan hukuman, dilaknat, dia kata apa? Dia bersumpah. Tengok ni. Qala rabbi, ayat 82, tengok. Ayat 82. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata demi, tengok, dia bersumpah dengan kuasa, dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Bijak iblis. Maka di sini para ulama tadabbur kata anna min asbabil i'anah, di antara sebab-sebab kita mendapat pertolongan, kita minta pertolongan Allah Ta'ala itu dengan sifat dia, dengan nama dia, mengikut yang sesuai. Iblis tak kata fabi maghfiratika, maka dengan keampunanmu ya Allah aku akan sesatkan mereka. Kenapa pula? Kita yang bersalah ni lah, kita berdoa, kita kata fabi maghfirat, dengan keampunan ya Allah maafkan aku. Takkan iblis kata dengan keampunimu lah aku nak sesatkan mereka. Itu terbalik. Maka iblis cerdik. Sebab dia nak kuasai orang, maka dia guna kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Dengan kekuasaanmu aku sesatkan mereka. Jadi mana yatafarra'u, hasil daripada pemerhatian ini, wajib kita sebagai seorang manusia yang beriman, kita wajib mengambil langkah-langkah berjaga-jaga daripada iblis. Sebab dia dah bersumpah dengan, tengok dia apa, fa bi'izzatika, demi kuat kuasamu aku nak itu. Dia disumpah. Iblis ni bukan sumpah biasa-biasa. Iblis wa'ada mutawassilan bi'izzatillah. Dia janji dengan menggunakan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Maka kita jangan main. Jadi bila kita dapat di dalam diri kita ni rasa lemah nak buat ibadat, ista'iz billah, a'udzubillah minasyaitanir rajim. Bila dalam hati kita, jiwa kita berasa nak buat maksiat, a'udzubillah minasyaitanir rajim. Apa saja yang kita rasa terganggu, fasta'iz billah, minta perlindungan Allah Ta'ala. Sebab itulah kita nak baca Quran pun Allah kata iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila nak baca Quran, minta perlindungan Allah. Sebab Quran inilah punca hidayah. Kalau kita boleh baca Quran, kita boleh faham, iblis akan lari.
Tapi kalau kita baca pun tidak, faham pun tidak, dia suka ya. Allahu Akbar. Kan? Jadi kita jangan masuk, jangan dia syaitan kacau kita. Kita setiap kali kita diganggu oleh syaitan, apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Ista'iz billah. Baik, kita pergi kepada faedah yang keempat ni kita. Faedah yang keempat, inni khaliqum basyaram min tin. Allah kata apa? Aku jadikan manusia ni daripada tanah. Inni khaliqum basyaram min tin. Aku jadikan Tok Adam tu daripada tanah. Tengok semula ayat naik, dia turun naik ni. Ayat 71. Aku jadikan manusia ni daripada tanah. Ayat ini isbatu asl Bani Adam. Ayat ini nak mengisbatkan bahawa bangsa manusia anak Adam ni daripada tanah. Dengan tabiat-tabiat yang pelbagai. Sebab tanah tu macam-macam jenis. Allah Ta'ala ambil tanah ni daripada berbagai-bagai. Sebab itu kita tengok dalam Quran. Dalam Quran ni banyak jenis tanah dia panggil. Dari bajet ni tanah. Tengok dalam ayat. Ayat Tuhan kata dalam ayat ini basyaram min tin. Tin itu tanah. Tanah seluk. Ada dalam suratul Hijri ayat 26 min salsalin. Tanah kering. Ada kata khalaqahu min turab. Turab tanah debu. Dalam surah As-Saffat baik, anda sebut mulai nombor ayat. Suratul Hijri ayat 26. Min salsalin min hama'im masnun. Tanah hok kering. Dalam surah Ali Imran ayat 59 min turab. Turab tu tanah berdebu. Dalam surah As-Saffat ayat 11 min tinil lazib. Tanah liat. Hok sudah orang panggil melekat. Hok mana sebenarnya? Jadi ulama tafsir kata mu jangan duk pening ke. Itu perengkat kejadian. Perengkat kejadian. Boleh jadi asalnya dia pada min turab daripada tanah debu itu. Kemudian jadi tin, jadi tanah keras. Kemudian bila dibakar hama'im masnun. Kemudian maka daripada perengkat tanah jadi seluk, jadi itu dia panggil perengkat. Asalnya fasabata annahu la munafa, tidak ada percanggahan, semuanya mari daripada tanah, mari daripada tanah. Jangan sombonglah kita. Sebab itulah hadis yang mengatakan nabi kita tu daripada nur. Nur tu malaikat saja. Hadis nur Muhammad itu hadis yang tidak betul, ada yang tidak sahih. Walaupun orang mempertahankan, kita kata cakap biar betul lah. Tengok dari sudut sanak dia, tengok dari sudut perbincangan dia, barulah banyak selesai masalah. Baik, kita pergi kepada yang faedah yang kelima, yang terakhir. Fa iza sawaituhu, Allah kata apa ni? Tengok ayat 79. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Bila selesai aku ciptakan, sudah ada nyawa, kamu semua sujud. Timbul lagi soalan yang ramai orang tanya, kaifa, bagaimana dibenarkan sujud kepada lain daripada Allah? Sujud ni. Ada orang kata sujud tahiyah ya, bongkok yang begitu ya, macam Jepun ya. Haid gitu, haid. Lah, dia kata sujud sungguh ni. Sujud dengan mana sujud? Cuma sujud ini ta'ziman wa tahiyah. Dia panggil sujud menghormati dan memuliakan Adam. Bukan sujud ibadat. Ibadat kepada Allah, tapi sujud itu adalah arhan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Bila Allah Ta'ala izinkan sujud, bolehlah. Maknanya imtisalan li amrillah. Imtisalan li amrillah. Baik. Bunuh orang, dosa ke tak dosa? Dosa. Sewaktu Nabi Ibrahim
Dia tengok dalam mimpi dia sembelih anak dia. Patut Nabi Ibrahim kata, ni mainan tidur ni. Mainan tidur ni. Mainan tidur. Tapi Ibrahim nak buat. Sebab apa? Tengok ni. Lamma umira Ibrahim. Bila diperintah ke Ibrahim sembelih anak dia pun nak sembelih. Imtasala, semata-mata kerana akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla, maka dia jadi ketaatan. Ini pun sama juga. Bila kita pergi sujud pada Adam, semata-mata dengan perintah Allah, itu dipanggil taat. Tapi sekarang Allah Ta'ala sudah perintahkan tak boleh sujud pada makhluk. Nabi SAW juga larang sujud pada makhluk. Siapa dia buat lagi? Jangan kata aku ikut malaikat. La. Malaikat dengan iblis jadi perintahkan sujud, orang lain tidak diperintah. Jadi tak ada lah tempoh tu, waktu tu. Waktu itu saja. Lepas tu malaikat tidak disuruh sujud dah kepada anak Adam, tak ada dah. Jadi kita kena jelas lah masalah ini. Maknanya semua perkara di bawah perintah Allah, walaupun kita rasa bunuh orang ni masalah. Sekarang ni kalau orang bunuh orang dengan sengaja, keluarga mangsa tak maafkan, pihak pemerintah kena bunuh balik kawan tu. Itu dia panggil qisas, undang-undang qisas. Macam mana bunuh orang? Dah perintah Allah, walakum fil qisasi hayatun. Jadi bila jadi perintah Allah, jadi ibadat. Siapa dia ikut? Ketaatan. Alhamdulillah, fahamlah kita dalam masalah ini. Bukan sewenang-wenang guna ayat ni kita sujud pada orang. La, kita kena guna ayat ini sebagai kepatuhan. Kalau Tuhan perintah, sujud pada siapa apa sujudlah. Tapi sekarang ni Allah Ta'ala larang, Nabi SAW larang daripada sujud pada makhluk. Ya, duk main sujud pada makhluk ni ada sekumpulan-kumpulan tertentu ya. Kalau siung untuk guru daripada kepala sampai ke kaki, sujud habis. Itu bahaya. Dia kata sujud tahiyah ni bukan sujud ibadat. Itu untuk malaikat, bukan untuk awak. Malaikat. Jadi sekarang ni berbahaya benda-benda itu. Baiklah, para jemaah sekalian, kita tamat dulu di sini 5 ayat. Yang penting manusia ni mari daripada tanah. Tanah pula pelbagai jenis. Ada tanah yang hitam, yang putih, yang ni. Ada tanah hak masam, ada tanah ni. Maka jadilah kita ni berbagai-bagai warna-warni dan berbagai-bagai perangai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ini orang yang baik, orang yang taat, orang yang selamat daripada sebarang godaan dan gangguan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.